Hello, selamat sejahtera diucapkan kepada semua pelajar tingkatan 5. Diharapkan masih lagi dalam keadaan yang sihat walafiat dan bersemangat meneruskan PDPR. Baik, hari ini kita akan melihat bidang 5 untuk unit yang pertama dalam tingkatan 5 iaitu norma masyarakat global membentuk keharmonian sejagat. Dan apa yang kita akan pelajari pada hari ini adalah yang pertama, pastikan di penghujung PDPR kita nanti, semua pelajar boleh memberikan maksud norma masyarakat. Yang kedua, boleh menjelaskan norma masyarakat global. Yang ketiga, menghuraikan kepentingan amalan norma masyarakat global. Dan ada beberapa cadangan nilai yang akan kita pelajari pada hari ini iaitu hormat, nilai hemah tinggi, nilai rasional, nilai kesederhanaan dan nilai kebebasan. Maksud norma masyarakat global, seperti yang kita tahu, masyarakat global ini dia merujuk kepada individu dalam komuniti dunia yang saling berinteraksi dan berkomunikasi antara satu sama lain. Jadi, bagi memudahkan pelajar untuk mengingatkan apa maksud masyarakat global, ianya adalah saling berinteraksi dan berkomunikasi. Bermaksud ada interaksi dua hala antara masyarakat. Bagaimana pula maksud norma masyarakat global? Norma masyarakat global merujuk kepada perlakuan yang ditujukan oleh anggota masyarakat dunia berasaskan peraturan sosial yang diterima dan dikongsi bersama. Maksudnya apa yang masyarakat buat, apa yang masyarakat lakukan, itu semuanya berasaskan peraturan sosial. Seterusnya kita akan melihat apa contoh norma masyarakat global yang kita lihat pada hari ini. Contohnya memahami, menghormati dan menerima amalan masyarakat global. Kita boleh faham, kita boleh hormati apa sahaja amalan masyarakat lain, tidak kira apa bangsa, apa agama sekalipun. Seterusnya, kita boleh melestarikan kesejahteraan global, bermaksud kita menjaga alam sekitar, kita memastikan alam sekitar kita berada dalam sentiasa berada dalam yang baik. Seterusnya berkomunikasi mengikut kesesuaian dalam hubungan antara budaya masyarakat global. Maksudnya kita berkomunikasi menggunakan bahasa yang boleh difahami oleh orang yang diajak kita berbual. Seterusnya, bertindak wajar dalam mengajar perkembangan dan juga menjaga kelestarian global. Jadi, semua masyarakat haruslah bijak, bertindak wajar dalam mengejar pembangunan dan menjaga kelestarian global. Maksudnya, boleh menjaga dan mengekalkan uh, apa yang kita sudah ada pada hari ini. Seterusnya, mengamalkan sifat kemanusiaan global. Sifat kemanusiaan global ini dia lebih kepada berperi kemanusiaan, sentiasa membantu, menghulurkan bantuan, contohnya bencana alam dan sebagainya. Menghormati perspektif dalam kepelbagaian isu global, contohnya seperti kalau kita melihat isu global, contohnya yang berkaitan dengan penyakit berjangkit. Setengah orang itu tidak dapat menerima vaksin, mungkin atas faktor kesihatan, jadi kita hormatlah keadaan tersebut. Seterusnya, memahami isu silang budaya masyarakat global. Contohnya, setiap agama, setiap bangsa mempunyai pemahaman dan juga amalan yang berbeza. Jadi kita tidak harus menghina ataupun memperkecil-kecilkan sesuatu amalan. Seterusnya adalah apakah contoh norma masyarakat global dalam bidang ekonomi? Contohnya pembelian tanpa tunai, penerimaan mata wang yang standard dan juga transaksi dalam talian. Maksudnya yang ini lebih kepada kalau pembelian tanpa tunai itu macam cashless. Kita tahu Sarawak Pay, Boost dan sebagainya. Transaksi dalam talian ni
boleh buat pembayaran bil, JomPay dan sebagainya. Sosial budaya pula menyantuni masyarakat global, bangga dan mengutamakan jati diri negara asal, menerima, menghormati dan mengurus kepelbagaian adat dan tradisi. Maksudnya kita boleh menerima, contohnya perayaan Tahun Baru Cina, kita memang mengetahui bahawa memang ada mercun dimainkan, jadi kita pun janganlah terlalu uh, janganlah terlalu jangan tidak memahami. Berilah peluang untuk jiran-jiran kita uh, main mercun. Contohnya, seterusnya kelestarian alam sekitar, budaya mesra alam, pembangunan terancang, pengurusan isu alam sekitar global secara sistematik. Ini adalah lebih kepada bagaimana kita menguruskan alam sekitar kita, contohnya dengan amalan-amalan kita semula, penanaman pokok dan mencantikkan taman-taman di sekolah. Seterusnya, contoh norma masyarakat global yang lain adalah peraturan dan undang-undang. Kita menghormati hak asasi manusia. Kita melindungi hak asasi manusia dan juga mematuhi peraturan dan undang-undang antarabangsa. Menghormati hak asasi manusia ni, contohnya hak asasi manusia, hak untuk mendapat tempat tinggal, hak untuk mendapat makanan dan sebagainya. Jadi kita harus cuba memenuhi hak manusia dan juga mematuhi peraturan dan undang-undang antarabangsa untuk mengelakkan daripada isu-isu sensitif disentuh ataupun dipermainkan. Seterusnya, dari segi bidang kesihatan pula, perkongsian kepakaran perubatan seluruh dunia, penyelidikan dan pembangunan produk dan ubat-ubatan, kerjasama dalam pengawalan penyakit berjangkit. Ya, ini samalah seperti kepakaran di luar negara itu dikongsikan dengan kita di Malaysia ini, contohnya seperti vaksin dan sebagainya, penghasilannya daripada negara luar dan dikongsikan ke seluruh dunia. Seterusnya, teknologi, inovasi dan penciptaan alat teknologi baru, jalinan dan jaringan telekomunikasi yang merapatkan jurang digital, penggunaan barangan dan perkakasan canggih dalam kehidupan. Contohnya, perkongsian produk daripada negara luar, vacuum contohnya yang dikongsikan kepada negara lain, itu adalah untuk memudahkan kehidupan manusia daripada penyapu pergi kepada vacuum. Itu contoh dari segi teknologi yang sebenarnya ada banyak lagi contoh yang lain untuk contoh norma masyarakat global. Seterusnya kita kena tahu apa itu kepentingan amalan norma masyarakat global. Kenapa pentingnya kita mengamalkan norma masyarakat global ini? Yang pertama adalah bertujuan untuk meningkatkan ekonomi global dan ianya dapat merangsang pasaran ekonomi global, dapat menggalakkan penglibatan masyarakat global dalam aktiviti ekonomi. Pendek kata, kenapa pentingnya masyarakat global ini adalah untuk meningkatkan ekonomi. Seterusnya untuk membentuk tingkah laku masyarakat global yang berperi kemanusiaan. Yang ini dapat mengukuhkan persefahaman budaya masyarakat global, contohnya bertingkah laku mengikut peraturan dan undang-undang antarabangsa. Di mana masyarakat tidak lagi berani membuat jenayah dan sebagainya kerana tertakluk kepada undang-undang negara. Seterusnya meningkatkan penguasaan teknologi dalam masyarakat global, iaitu penyebaran dan perkongsian ilmu terkini lebih pantas dan efisien dapat meningkatkan tahap komunikasi antara masyarakat global. Saya ambil contoh penggunaan internet. Kita tengok selain daripada itu kita ada teknologi seperti handphone sekarang yang telefon pintar yang mendekatkan kita, memudahkan kita untuk mencari maklumat segala-galanya di hujung jari dan akhir sekali untuk memartabatkan hak asasi manusia dan kelestarian alam sekitar global. Contohnya dapat melahirkan masyarakat yang lebih prihatin dan penyayang sesama manusia dan alam sekitar dan ini dapat mewujudkan perpaduan masyarakat global. Jadi masyarakat akan terus hidup bersatu padu. Jadi ini adalah kepentingan norma masyarakat global. Sekarang kita sudah pergi ke bahagian
latihan pengukuhan. Sebelum itu, cikgu nak cover balik apa yang telah kita pelajari dan kita sentuh tadi, iaitu apa yang kita telah sentuh sebentar tadi adalah kita memahami apa itu maksud norma masyarakat global. Yang kedua, diharap pelajar boleh mengetahui bagaimana gambaran norma masyarakat global dalam kehidupan manusia. Kita telah mengetahui beberapa bidang, contohnya bidang ekonomi, sosial budaya, kelestarian alam sekitar, peraturan dan undang-undang, kesihatan dan teknologi yang merupakan contoh norma masyarakat global. Dan akhir sekali pada hari ini kita telah belajar mengenai kepentingan amalan norma masyarakat global. Kini, ini adalah latihan pengukuhan yang apa pelajar perlu buat pada hari ini. Okey, soalan ini diambil daripada buku teks. Bagi pelajar yang ada buku teks, soalan ini diambil pada muka surat 8 untuk yang ingin melihat paparan yang lebih jelas lah. Okey, soalan yang pertama bertanya, jelaskan maksud norma masyarakat global, 2 markah. Okey, kalau pelajar masih ingat lagi apa kata kunci yang telah cikgu ajar sebentar tadi, masukkanlah jawapan pelajar ke dalam ruangan ini yang bernilai 2 markah. Seterusnya, berdasarkan gambar tersebut, berikan satu contoh norma masyarakat global. Contohnya ini, bantuan kemanusiaan. Bantuan kemanusiaan ini dia berada dalam bidang apa? Soalan yang kedua, kepakaran perubatan dan kesihatan ini berada dalam bidang mana? Dan C, kelestarian alam sekitar berada pada contoh norma masyarakat yang mana? Bidang apa? Okey. Jadi diharap pelajar boleh mendapat 3 markah. Seterusnya, ini merupakan latihan yang terakhir. Apakah kepentingan amalan norma masyarakat global dalam kepakaran perubatan dan kesihatan? Kenapa pentingnya kepakaran perubatan dan kesihatan ini kepada masyarakat global? Jadi kesimpulan pada hari ini, norma masyarakat global ini sebenarnya amat penting kepada semua pihak bagi membentuk sebuah masyarakat yang menghormati hak manusia. Jadi diharap kelas kita pada hari ini memberikan manfaat kepada semua pelajar. Sekiranya tidak faham, bolehlah bertanya kepada guru anda. Terima kasih.